Kurikulum baharu prasekolah yang mula dilaksanakan tahun ini diharap dapat melahirkan generasi awal yang holistik, seimbang dan berdaya saing di peringkat global. Menteri Pendidikan Fadila Siddiq berkata 6 bidang utama diberi tumpuan iaitu sosio-emosi, fizikal dan kesejahteraan diri, bahasa dan literasi, kerohanian, nilai dan kewarganegaraan, kreativiti dan estetika serta kognitif. Bidang sosio-emosi beri penekanan kepada proses untuk mengembangkan keupayaan anak-anak bagi mengenal dan mengurus emosi sendiri serta keupayaan membina hubungan diri dengan orang lain dan persekitaran. Bagi bidang fizikal dan kesejahteraan diri, penekanan kepada kesedaran mengenai kesihatan merangkumi pemakanan sihat, penjagaan kebersihan dan keselamatan. Pendidikan kesihatan, reproduktif dan sosial juga diberi perhatian. Bidang bahasa dan literasi pula beri tumpuan kepada penguasaan kemahiran komunikasi di samping pendedahan kepada asas literasi dan bahasa serta usaha memupuk minat membaca. Bidang kerohanian, nilai dan kewarganegaraan terbahagi kepada 3 sub-bidang iaitu pendidikan Islam, pendidikan moral dan pendidikan kewarganegaraan. Bidang kreativiti dan estetika memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka dan menghargai keindahan persekitaran di samping mengembangkan daya imajinasi dan kreativiti. Bidang kognitif pula memberi pendedahan kepada kanak-kanak untuk mengembangkan sikap ingin tahu dan minat meneroka dunia di sekeliling. Angkatan Tentera Malaysia ATM diarah menjalankan siasatan dalaman segera bagi menentukan kesahihan dakwaan kemasukan individu tidak berkaitan serta aktiviti tidak bermoral dalam kem tentera seperti yang tular di media sosial. Kementerian Pertahanan menegaskan dakwaan berkenaan dipandang serius kerana ia tidak mencerminkan budaya nilai dan amalan sebenar ATM yang berteraskan disiplin, profesionalisme serta pematuhan ketat terhadap prosedur keselamatan. Sekiranya didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak selaras dengan peraturan, tata cara dan undang-undang semasa. Orang ramai dinasihat tidak membuat sebarang spekulasi atau kesimpulan awam yang boleh mengelirukan masyarakat serta menjejaskan reputasi Kementerian Pertahanan dan ATM. Kementerian Pertahanan dan ATM menegaskan sebarang perlakuan dan yang boleh menjejaskan imej dan kredibiliti institusi pertahanan negara tidak akan ditoleransi. Semua pihak digesa supaya memberi peluang kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hadi Yeoh membuktikan keupayaan beliau mengemudi pentadbiran wilayah persekutuan. Pengerusi Pertubuhan Pergerakan Kebajikan Masyarakat Kuala Lumpur berkata isu pergauman tidak wajar dibangkitkan. Sebaliknya penilaian perlu diberi berdasarkan prestasi serta kemampuan beliau menyelesaikan masalah rakyat khususnya di Kuala Lumpur. Semuanya jadi isu. Nak mengatakan YB Hana Yeoh jadi Menteri Wilayah jadi isu, dia belum start kerja lagi pun. Dia belum start kerja, dia belum tunjukkan bukti kemampuan dia untuk menjalankan tugas. Belum lagi. Kenapa nak jadikan persepsi yang YB Hana Yeoh ni akan jadikan masalah dalam Bandaraya Kuala Lumpur ni? Sepatutnya tidak. Kita bagi dia peluang, bagi dia masa untuk dia buktikan kemampuan dia. Bagi mengurus tadbir wilayah Kuala Lumpur ni. Sehubungan itu, pentadbiran wilayah persekutuan diharap dapat memberi tumpuan kepada usaha memperbaiki isu-isu utama di Kuala Lumpur termasuk kesesakan lalu lintas, pengurusan parkir, perumahan awam dan tahap kebersihan bandar. Dalam pada itu, PMKL menyatakan masalah kekurangan parkir kereta di kawasan perumahan dan perniagaan di sekitar ibu kota terus mengganggu kesejahteraan orang ramai. Beliau mendakwa lambakan kenderaan terbiar dan penyalahgunaan petak parkir awam dikenal pasti sebagai antara punca utama masalah berkenaan. Menurut Hussein, lambakan kenderaan tersadai di program perumahan rakyat PPR dan perumahan awam PA meresahkan penduduk dan orang awam. Kita minta juga Datuk Bandar Kuala Lumpur supaya tengok balik kereta-kereta yang terbiar dalam kawasan penempatan PPR dan PA. Kereta-kereta ni banyak kereta-kereta yang dah tak pakai lah, dah pancit, dah naik rumput dan sebagainya. Kereta-kereta ni Beliau turut mendakwa ada petak parkir awam disalahgunakan sebagai lokasi untuk menjalankan perniagaan.
Ada juga isu-isu parking ni, di mana premis shop lot mereka menjadikan parking di hadapan premis mereka sebagai tempat cuci kenderaan. Ada juga yang menjadikan di hadapan premis mereka sebagai tempat menjual kenderaan. Mereka sewa parking itu dengan DBKL, tetapi mereka menjadikan parking tersebut untuk perniagaan. Sebelum itu, beliau menggesa Datuk Bandar Kuala Lumpur yang baru untuk mengambil tindakan penguatkuasaan lebih tegas dan menilai semula isu lambakan kenderaan terbiar berkenaan. Jadi nak katakan kereta terbiar ni, parking ni, isu parking ni ada di mana-mana tempat pun ada. Kita minta Datuk Bandar Kuala Lumpur kuat kuasakan supaya Bandaraya Kuala Lumpur ni nampak lebih tersusun, indah, cantik. Tambah beliau, usaha bersepadu di bawah pentadbiran Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan yang baru Hanayo ia kini mampu mengembalikan wajah Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya yang mesra penduduk dan pelawat. Ketua PAS Sungai Buloh Zaharuddin Muhammad mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan menyertai perhimpunan yang menyalahi undang-undang ketika operasi pengosongan kampung Sungai Baru tahun lepas. Beliau bersama 7 lagi individu didakwa menyertai perhimpunan itu bagi menentang proses notis pengosongan walaupun mengetahui arahan supaya itu ia bersurai telah dikeluarkan. Beliau didakwa melakukan perbuatan tersebut di Jalan Datuk Abdul Malik, Kampung Sungai Baru antara 10.50 hingga 11.14 pagi pada 11 September 2025. Pertuduhan mengaku mengikut itu Seksyen 145 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Beliau dibenarkan diikat jamin RM2,000. 24 Februari ditetapkan sebutan semula kes.